Mana slide saya yang tak siap? Okay, yang ni saya boleh tunjuk dia punya step lah. Cara macam mana kita nak buat. Okay. Okay, so ni multiple regression. Sama je. So, sama saja slide tadi, dummy sama saja yang saya tunjuk tadi. Ini pun contoh yang sama saja saya tunjuk tadi. Okay, cuma saya tambah yang ni lah. So, this is our problem. So, this is a research question. Based on the research question, we try to predict something. So, what we try to predict actually, we try to predict male's life expectancy. So, life expect. So, how accurately do IV? How many IV I have? 7 IV. So, percentage urban population, gross domestic product, birth rates, hospitality, doctor, everything. So, this is my IV. This is my IV. This is my DV. So, cara dia, inilah step-step yang kita kena buat sebelum kita nak buat multi regression. So, yang pertama sekali ialah kita kena buat dulu data screening. Macam awal-awal tadi, kita kena check missing data, kita kena check multivariate outliers, kita kena check linearity, kita kena check normality, kita check homodensity. Okay, lepas tu kita conduct, lepas tu kita summarize. Okay, contoh yang ni adalah data ni yang kita ada ni. Jadi step yang pertama ialah kita kena buat missing data. Missing data, kita kena check column by column. Mana yang ada missing data. So kita replace dengan macam saya tunjuk awal pagi tadi lah. Okay. So dia punya proses, inilah dia punya proses. Inilah proses. So first kita akan tengok multivariate outliers. So macam cara kita nak tengok outliers, kita kena createkan, kita gunakan sebenarnya untuk tengok outliers bila kita gunakan multivariate sini, dia ada banyak cara. Salah satu cara yang famous ialah Mahalanobis distance. So kita klik analyze. First kita kena pre-run, iaitu kita check dia punya data screening, analyze, regression, masukkan variable, kita check Mahalanobis, kita compare dengan chi-square. Sama ada dia ada outliers, data mana yang outliers. Okey, contoh dia macam mana cara kita nak buat. Okey contoh dia apa yang kita perlu buat. Kita ada data ni. Contoh data saya ni. Apa yang saya perlu buat? Untuk tengok dia punya data screening. First kita kena check dia punya outliers data. Kita check, kita gunakan Mahalanobis. Klik dekat analyze, kita klik dekat regression, kita klik dekat linear. Kita klik dekat linear, kita akan masukkan semua dependent list dengan independent list. Tetapi untuk kita kira Mahalanobis ni, kalau kita tengok kat sini kita ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebab kita nak check outliers, DV kita pun kita kena masuk dekat sini. Dan DV ni kita ambil lah mana-mana satu yang kita selalunya orang akan ambil ID masuk dekat DV. So kita cuma nak tengok outliers in term of dependent, IV dengan DV je. Lepas tu mana kita kena buat ialah kita kena klik dekat save. Bila kita klik dekat save, so kita klik dekat save, kita klik dekat Mahalanobis ni. Dia ada 3 untuk tengok dia punya outliers ni. Kita guna Cook leverage value. Yang paling famous ialah Mahalanobis lah. Bila kita klik continue, kita klik tick kat sini, kita klik continue, dia akan createkan satu nilai, satu kolom baru MH1. MH1 ni dia akan klik. Nanti saya akan tunjuk contoh secara SPSS lah. Lepas tu, step yang seterusnya, kalau perhatikan dalam saya punya slide ni, bila kita dah check Mahalanobis ni, kita kena run explore, kita nak check. Berdasarkan kepada Mahalanobis ni, kita nak tengok sama ada tak data kita adalah data outliers. Okay, cara dia ialah, kita pergi dekat explore,
analyze, masuk tadi, kita klik dekat statistik, kita klik OK, kita statistik klik OK, dia akan dapat outcome. Outcome tu dia tak ada. Okey. Ini data saya. Okey. Ini data saya. Sekarang ni saya ada ini DV. Ini IV 1 2 3 4 5 6 7. Saya dah slow dah. Okay. Ini. Subhanallah. Okey, tak apa. So ini adalah kita punya data. Okey, sekarang ni first ialah apa yang kita kena buat, semua data-data kita ni kita kena check sama ada outliers ataupun tidak. Okay, cara dia senang saja. Kita pergi dekat analisis. Okey, kita pergi dekat regression. Kita pergi dekat linear. Klik, kita akan dapat pop-up box macam ni. Jadi saya reset dulu. Saya tukar kepada variable. Kalau kita tengok, saya kena masukkan semua DV sampai kepada IV 7 saya ni kepada independent list. Dan yang satu lagi saya ambil lah mana-mana yang saya perlu jadikan dia sebagai reference. Katakan saya ambil apa-apalah, saya ambil dengan POPs 1992 lah sebagai DV. Selalunya kita akan ambil sini ada ID. Sebab tujuan kita buat ni kita nak check mahalolobis dia. So apa yang kita perlu buat? Kita klik dekat save. Di sebelah ni. Kita klik dekat save. Kita tick dekat mahalolobis ni. Oops, sorry. Tick. Okay, kita dah tick. Sekarang kita klik continue. Bila kita klik continue, kita klik OK. So dah siap. Jadi bila saya pergi dekat data saya, bila saya browse ke hujung, sebab saya dah buat banyak kali, yang terbaru yang ni. Saya delete dulu yang ni. Dia. Okay, yang ni yang terbaru saya, mahalolobis saya. So apa yang saya kena buat yang seterusnya ialah saya nak check. Sekejap Okey, saya nak check mahalolobis ni mana data dia ada outliers. Cara dia ialah kita pergi dekat analyze, pergi dekat descriptive statistik, pergi dekat explore. Saya ambil mahalolobis tadi, saya masuk dekat dependent list. Saya kena klik dekat statistik. Saya pastikan tick dekat outliers. Ni saya kena tick ni outliers ni. Saya kena tick outliers. Okey, klik continue. Saya klik je OK. Saya klik OK. Dia akan keluar data. Saya stop dulu. Saya akan sharekan. Okey. Kalau ni saya dah share saya punya outcome. Mahalolobis distance.
So kalau kat mana saya nak tengok sama ada data saya tu outliers ataupun tidak, saya browse ke bawah, saya tengok dekat data ni. So apa yang saya perlu tengok ialah dekat sini, saya perlu check dengan chi-square. So macam mana saya nak tahu nilai chi-square? Dia ada table dia. Dia kena tengok degree of freedom, berapa variable yang saya ada di, kita ada 8. Bila kita check, dia ada critical value. Macam mana kita nak tahu critical value? Dia ada nilai kat sini. So kalau tengok tadi kita ada 1 DV, kita ada 7 IV, kita ada 8 variable. Jadi kita degree of freedom kita adalah 8. Jadi kita guna nilai chi-square table. Kat mana kita nak check chi-square table? Kita kena check dekat saya share satu chi-square table. Sorry. Okey. Ini chi-square table. Kita kena tengok, okey ini nampak Okey, kita tengok kita punya DV kita 7, IV kita 1. Jadi kita ada 8 variable, maknanya kita ada degree of freedom kita adalah 8. Apa yang kita kena buat? Kita kena check nilai-nilai ni. Kita kena check nilai yang P dia, proportion dia di bawah 0.001. Kalau kita tengok dekat sini, nilai kat sini ialah 26.12. Jadi itu adalah nilai border kita nak tentukan sama ada dia adalah outliers ataupun tidak. Jadi 26.12 nilai dia. Jadi kita pergi balik kepada kita punya output tadi. Bila kita pergi balik kepada output, mana data-data yang lebih besar value ni, lebih besar daripada 26.12 tadi, itu adalah data-data outliers. Jadi kalau kita tengok sini, data kita yang outliers ialah 67, 72, 69. Case number. Yang ni lebih kecil. Jadi ada 3 saja data outliers. So, jadi kalau kita tengok kat sini, ni 67 data. Kalau kita check dekat kita punya dia punya box plot pun, kita ada inilah data-data outliers. Data-data ni outliers. Jadi berdasarkan kepada punya chi-square yang satu, jadi kita boleh buang data 67, kita boleh buang data 72, kita boleh buang data 63. Ada 3 je. Dia panggil outliers in term of multivariate. So selalunya kita tak buang data tu, kita unselected. Bila kita analyze, data ni kita tak analyze. Tapi yang paling selamat kalau saya delete je. So itu cara kita nak tengok data screening. Dan bila dah siap data screening, macam mana kita nak analyze? Saya tunjuk proses-proses tadi lah. Kita klik semua-semua tu. Is that okay? Dah pukul 4 dah. Ada soalan ke? So ada minimum number of the respondent tak untuk kita guna sample regression atau formative regression? Okay. Macam mana kita nak tahu berapa sampel kita? Selalunya dia ada formula, dia bergantung kepada nilai variable yang kita ukur. Kalau dia ada formula dia, saya lupa. Dia kena campur, kena kali 4 macam tu lah. Dia ada nilai. Tapi yang paling selamat dialah kita guna sampel, kita gunakan Cauchy-Morgan table pun dah okey dah. Cauchy-Morgan table pun dah okey. Dia punya bilangan sampel saya dah tengok, dia ada formula dia. You kena ambil bilangan sampel, you kalikan, ada dia punya formula dia. Dia kena darab dengan bilangan variable yang awak nak ukur. Tapi yang paling senang sekali, kita guna Cauchy-Morgan. Paling sikit data yang kita kena cari ialah 384 data untuk population kita lebih besar daripada 1 juta. Jadi kalau kita buat research, kita dapat data dalam 500, memang cukuplah, cantik sangat-sangat. Sebab data yang paling minimum untuk population yang besar mengikut Cauchy-Morgan ialah 384. Okey, ada apa-apa soalan lagi? So saya rasa itu dua pasal multivariate, dan saya
mungkin saya akan tunjuk satu lagi logistic regression. Logistic regression ni bila kita buat, itu ada relate dengan kawan awak tadi. Dia kata DVD adalah dalam kategori core data. Tapi dalam logistic regression ini dia ada dua saja DV, ya atau tidak. Okay, so is okay, boleh saya teruskan seterusnya? Boleh, boleh. Boleh okay, so saya teruskan. Okay, kita tengok yang topik ini mungkin lepas tu kita share ataupun kita nak discuss apa-apa, kita open to the public lah. Logistic regression satu-satu. Okay, ini adalah logistic regression. Okay, saya share kejap. Ini adalah logistic regression. Okay, logistic regression ni, kalau linear regression tadi, data kita, kalau awak perhatikan data graf saya ni yang belah kiri ni, sebab logistic regression ni data DV kita dia ya, tidak je. Iaitu 0, 1. Bunuh diri, tidak bunuh diri. Dia tak lebih. Sebab dia mana logistik. Logistik ni dia dua je, dia tidak. Tapi kalau kita buat linear regression kita tak boleh buat sebab dia tidak memenuhi linearity dia panggil. Tapi kalau kita guna logistic regression, dia ada curve macam ular ni, yang ni kita boleh predict. Okay, so apa dia punya, bila kita guna logistic regression, dia adalah minimum predictor semua sekali, yang kita boleh baca. Saya cuma nak tunjuk antara kita boleh guna logistic regression ini. Contoh dia CanLife, perspektif, dan routine, exciting. Maknanya hidup kita ni ada routine ke, exciting ke? Boleh tak saya predict age? Saya boleh predict dia punya berdasarkan pada IV, age, hours working, weeks of education, income, sibling, number of hours spending watching TV. Tak saya predict dia adalah dull ataupun exciting. Maknanya berdasarkan ada berapa IV ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6 IV saya ni, saya boleh predict sama ada you adalah kategori dull, you adalah kategori routine ataupun you adalah kategori exciting. Yang dia DVU adalah kategori ke, you kena guna logistic regression. Apa contoh? Is there a combination gender, parents education, mosaics, visual test, dan tengok kalau dia lelaki ke wanita, mozaik dia apa, parent education dia apa, visual test dia apa, sama ada ke tidak. Situasi macam ni, ini adalah algebra 2 ni adalah DV, yang gender mozaik tu adalah IV kita. Boleh tak kita predict? Dan kita nak predict yes ataupun no. So yang tu kita namakan sebagai logistik. Cara dia untuk logistic regression, dia some check sebab kita tak nak real, itu isu multicollinearity. Jadi apa yang kita perlu buat ialah kita buka analisis, kita pergi dekat regression, kita klik dekat linear, so kita masuk DV kita masuk IV kita, lepas tu kita klik dekat statistik, kita tick dekat collinearity diagnose. Kita klik continue, kita akan dapat outcome. So kat mana kita nak check? Kita check dekat tolerance value. Daripada sini kita dapati semua tolerance value lebih besar daripada 0.8. Dan ini bermakna apa? Maknanya kita tidak ada masalah multicollinearity antara variable kita. Kalau lebih kurang daripada tu, dia ada masalah. Okay, so seterusnya ialah kita nak analyze. Cara nak analyze dia untuk logistic regression ni pun senang saja. Kita pergi dekat analysis, kita pergi dekat regression, kita klik dekat binary.
So dia ada banyak ni regression, dia ada macam-macam. So kita klik dekat binary. Bila klik binary dia akan keluar logistic regression. Kita masuk kita punya DV kita. Lepas tu kita masuk kita punya gender. Kita punya covariant. Dalam covariant itu kita punya IV kita. So lepas tu kita kena klik dekat option. Klik dekat option ni. Bila kita klik dekat option, kita kena pastikan kita tick dekat CI of expectation. Bila kita klik continue, kita klik OK, terus kita akan dapat outcome. Bila outcome dia macam mana cara nak interpret, kita tengok dekat table yang pertama case process tu, kita tengok missing value dahulu. So daripada data ni kita tidak ada missing value. Okey, cantik. Lepas tu table yang kedua kita check ialah kita tengok dekat dependence variable encoding. Maknanya taken or not taken. Kita guna 01. So algebra define not taken consider as a 0, taken as a 1. Okey, dah satu. Yang kedua kita check ialah kita check dekat classification table. Dekat classification table ni apa yang kita perlu buat ialah kita kena check dia punya predicted dia. Berapa orang tak ambil algebra, berapa orang ambil algebra. Kalau kita tengok kat sini yang ambil ialah 40 orang, yang tak ambil 40, yang ambil 35. Jadi 40 student didn't take algebra, 35 did. So kalau dari sini kita dapat 53% did not take algebra 2. Thus, if one states that no student took algebra, one would correctly 53.3% of the time. Maknanya kebarangkalian pelajar yang tak akan ambil algebra ialah 53%. Okay. Lepas tu kita pergi ke table yang seterusnya ialah kita kena tengok mana yang signifikan dengan ambil dengan tak ambil tadi. So kita tengok kat sini, kalau kita tengok dekat sini dalam table ni, seperti gender significant, visual significant, parent education significant, tetapi mosaic tak significant. Jadi gender, visual and parent education are each separately significant related to algebra. Maknanya kita boleh katakan bahawa daripada sini kita boleh katakan gender saja mempengaruhi ambil ke tak ambil, gender tak, visual mempengaruhi, parent education pun mempengaruhi. Okey, lepas tu table yang seterusnya yang kita kena check ialah kita kena check dekat dia panggil omnibus test, model coefficient. Kita check dekat model. Dekat model tu kita tengok table kat bawah tu, yang kosong tu. So kita tengok dekat sini, dia adalah sama saja konsep dia dengan ANOVA table. Kita tengok kat sini dia nilai dia kosong, lebih kecil daripada alpha. Maknanya overall model is significant when all four independent variable are entered. Maknanya berdasarkan kepada sini, semua variable kita 4 tadi tu bila kita masuk dekat sini, maknanya memang boleh predict sama ada ambil ataupun tidak ambil. Okey, itu yang maknanya model kita okey. Dan table yang seterusnya ialah kita nak tengok berapa peratus. Yang tu kita tengok pada model summary. Dia sama saja konsep dengan apa tu? Kita punya ANOVA. So kita check dekat sini Cox-Snell arc square dengan arc square Nagel-Kerr tu. So kita dapati they are similar to the arc square and give a root estimate the variance can be predict. Mana ini sama saja dengan konsep arc square, berapa peratus kita boleh predict. So table yang seterusnya yang kita kena check ialah variable in the equation. Classified table ni, not taken, taken. Daripada sini kita dapati 33 orang daripada 40 orang, 83% who did not taken algebra predict correctly, but 71% who did not predict correctly. Maknanya kalau kita dapati not taken 82 kita predict tepat, tapi taken 71 saja predict tepat. So dan table yang seterusnya ialah kita kena check dekat table variable in the equation. So variable in the equation ni kita kena check
So daripada sini kita check dekat mana? Kita check dengan nilai signifikan juga, kolom signifikan. So apa-apa statistik SPSS ni kita tengok dengan nilai signifikan. Kalau tengok kat sini, ada dua saja yang signifikan, iaitu visual dengan parent education. So daripada sini apa yang kita boleh interpret? Kita boleh katakan bahawa parent education and wage education but not gender are significant predict when all four are considered together. So this suggests that even though Thoroughland were accepted, there was a sufficient correlates between one set. So Mosaic failed to predict algebra, whether used alone or with other prediction. Kerana Mosaic tak boleh, walaupun kita guna, kalau tadi pun seorang pun tak boleh, combination pun tak boleh. Jadi cara kita nak tulis logistic regression, cara dia ialah, inilah cara dia. So ayat yang pertama, logistic regression was conducted to assess bla bla. Kita ambil je nilai ni, so copy dan kita ambil table. Saya rasa itu saja yang saya nak share pasal logistic regression. Ada apa soalan tak? Ada soalan tak? Ada soalan ke? Sekejap, saya Hello, ada soalan ke? Masih level tinggi dah. Bila masuk logistik tu dah lebih tinggi dah? Okey ke? So, bila pergi logistik tu dah macam, itulah saya kata. Ini kali kedua saya buat kelas pasal intermediate ni. Kalau yang pertama banyak lagi saya bagi. Lagi pening. So, ada apa-apa nak tanya tak? Saya check dia punya ni Dia punya soalan-soalan tepi ni. Kita check kejap Okay, sekejap. Boleh ada minimum tak? Boleh. Okay, sekejap dia kata which tools are right to use if we measure constructs, not dimension, which is includes IV, DV, mediator and moderator. Is it true we can use a multiple regression? Okay. Sebenarnya multiple regression ini dia boleh guna untuk apa yang you cakap ni, sebab kalau kita buat research, selalunya kita akan ada mediator, kita ada moderator, tapi dia ada satu part, tapi dia memang more advanced lah. Dia boleh detect terus you punya mediator, moderator, tapi dia adalah satu special, dia panggil dalam proses control. So memang saya pernah guna sekali je. Itu pun tahun 2009. Lepas tu saya tak pernah guna. Saya kata sebab apa? Kita ada tools yang lebih senang untuk detect mediator, moderator ni. Iaitu kita boleh guna SAM. Ataupun kita boleh guna AMOS. Ataupun kita boleh guna PLS. Sebab kalau kita guna SPSS ni, dia banyak syarat dia. Data nak kena normal lah, data tak boleh outlier lebih dari 15% lah. Tapi kalau kita guna AMOS ataupun PLS, dia punya tools tu dia robust. Sebab SPSS ni berbanding dengan AMOS dengan PLS, SPSS ni dia panggil first generation analyze tools. Dia first generation. Tapi bila masuk second generation, PLS, AMOS tu dah second generation dah. Dia boleh buat tapi dia punya remeh. Macam saya tunjuk logistik tadi lah.
you kena, sama juga saya tunjuk dengan MANOVA. Sebelum you analyze, you kena buat data screening dulu. Tapi kalau guna PLS ataupun AMOS ke, dia guna structured equation modeling tu, you cuma clicks and drag, dia terus dapat jawapan tu. So yang measure covariance dan covariate sama ke? Sama je. Dia covariance ni dia ganti ke variable. Variance tu lebih kurang lah. Sebenarnya covariance tu, sebab bila kita analyze data ni, sebenarnya kita main dengan dua nilai. Apa-apa data yang kita buat statistical tools ni, kita main dengan dua nilai. Nilai mean dengan nilai variance. Apa nilai variance? Nilai separation data to the left and to the right. Itu sebab apabila kita, salah satu benda yang penting yang kita kena check ialah Levene test ataupun homogenities. Maksudnya kalau kita nak compare antara group A dengan group B, kita kena pastikan variance group A sama sahaja dengan variance group B. Mana separation data tu sama. Maksudnya bila kita compare, dia adalah compare yang adil. Rasanya macam advanced SPS level dah. Betul lah tu. Okey. Akan ada lagi tak kelas ketiga nak join lagi lah? Boleh insyaAllah, tak ada masalah. Saya share balik apa yang kita dah bincang petang ni. Saya rasa cukup dulu untuk petang ni. Sebab kalau banyak-banyak pun, dia dah mula nak merapu kan. Pukul petang dah. Sekejap, saya share sekejap. Sekejap, saya share. Mana saya punya? Banyak sangat window. Sekejap, saya tutup sekejap. Patutlah komputer saya slow. PowerPoint saya banyak sangat. Saya tutup sekejap. Dia kenapa login mah? Saya tutup sekejap. Sorry. Saya tutup dulu yang banyak-banyak ni. Dia dah hilang. Okey, share. Okey. Saya share kejap Okey. So, kalau kita perhatikan apa yang saya cerita hari ni ialah yang ni adalah kita panggil common use. Yang ini adalah yang first level analyze, dan yang ni selalunya digunakan untuk academic exercise. So kalau siapa masuk kelas basic saya, dia dah nampak lah dia punya dia punya flowchart ni. Sebab apa yang penting, sebelum kita nak tengok sama ada nak guna t-test ke, ANOVA ke, correlation ke, kita kena tengok research question kita. Research question kita tu nak tengok apa? Nak tengok relationship ke, nak tengok different? Lepas tu kita kena tengok juga data yang masuk tu, data continuous ke, data categorical? Ataupun data skill ke, data categorical? Kalau contohnya kita nak tengok different. Different, kita nak tengok dua group saja ataupun dua faktor saja. So kita akan pergi pada t-test. So sebelum kita boleh guna t-test, kita kena buat dia punya syarat dia. Syarat kita boleh buat t-test, data mesti normal. Jadi yang tu kalau kita tengok dalam warna purple tu, dia panggil parametric satisfied. Kalau tak satisfied, kita boleh guna t-test. Tapi kita nak juga guna t-test, kita kena buat data transform. So pagi tadi saya dah tunjuk macam mana nak transform data daripada data tak normal jadi normal. Tapi kalau ada setengah student, dia senang aja, dia tak nak pening kepala, dia tak nak buat data transform, dia terus guna non-parametric test. Kalau t-test, yang setara dengan t-test ialah Mann-Whitney ataupun Wilcoxon rank. Okey. Kalau kita nak guna one way ANOVA, untuk one way ANOVA pun sama juga. Kita nak compare juga. Tapi grup dia lebih daripada 2, 3, 4 dan ke atas. So kita kena buat normality test juga.
Kalau data normal, kita boleh buat one way ANOVA. Kalau data tak normal, kita kena transform. Bila dah transform, okey baru kita boleh buat. Kalau kita tak nak juga buat data transform, kita terus boleh guna Crucial Wallis ni. Terus boleh guna Crucial Wallis. Okey. Kalau kita tengok ANOVA ni, dia cuma memberitahu pada kita, ya, beza antara mereka. Tapi ANOVA tak beritahu beza antara siapa. Katakan kita tengok beza antara kumpulan A, kumpulan B, kumpulan C. Cuma ANOVA kata beza antara mereka. Beza antara siapa, tak tahu. Macam mana nak tahu? Kita guna post-hoc test. So post-hoc test ni ada banyak. Ada Turkey, Biforoni, Dance, Game Howard, everything. Mereka ni yang beritahu ada beza. Ya, beza, betul. Beza antara A dengan B saja. Antara A dengan C tak ada beza, B dengan C tak ada beza. Okey. Kalau kita nak tengok relationship, dia pergi kepada sebelah. Okey, kalau kita nak tengok, kita tengok, okey, saya nak tengok apakah hubungan antara A dengan B. Okay, A dengan B ni adalah A adalah DV, B adalah IV. So kita kena guna regression. Sebab nilai IV kita nak predict nilai DV. Tapi hubungan yang kedua, iaitu kita namakan sebagai correlation. Correlation ini, dia tak penting. Siapa predict siapa. Cuma kita nak tengok hubungan saja. Yang tu kita guna correlation. Dan bila kita guna correlation, kita guna antara A dengan B. Kita boleh guna Pearson correlation sekiranya A dengan B normal distribute. Kalau salah satu tak normal distribute, kita guna Spearman. So, yang relationship. Okay, so ini adalah relationship yang kita dah tengok tadi. Kalau kita tengok pada degree of relationship, ada beberapa tools, saya tak sempat, saya rasa path analysis pun saya tak bercerita lah. Kita dah bincang sikit multi-regression tadi. So, apa tujuan kita? Research kita cuba create linear combination that's the best we can predict our DV based on our multi-IV. So, but if we compare one-to-one, bivariate, dua variate saja kita compare, kita cuba nak tengok relationship ataupun kita juga nak tengok predict. Kalau kita nak predict, kalau one-to-one kita namakan sebagai simple linear regression. So inilah kita bivariate correlation, saya dah cerita. Bivariate regression, kan saya dah cerita. Saya dah cerita ni beza antara regression dengan correlation. Kalau kita nak predict, itu regression. Kalau kita we just want to know about relationship, that is a correlation. Okay, multi-regression, we want to predict, but we want to predict one DV based on many IV. So that is a multi-regression. So path analysis, so yang ni yang kita tengok hari ni. So saya sempat kongsikan dengan sahabat semua ANCOVA. ANCOVA tadi saya sempat tengok 2x2. Sebenarnya ANCOVA dia boleh buat banyak. 3x3, 2x3, depends on your variable. Dan kita juga tengok factorial ANOVA. Dan kita tak sempat tengok factorial ANCOVA. Saya cuma sempat tunjuk MANOVA. Saya tak sempat tunjuk MANCOVA. Okay. Dan inilah t-test, everything. Ini adalah yang kita sempat tengok. So, dan cara dia untuk kita, dan juga kita sempat juga tengok logistic regression. So, apa yang penting ialah, ini satu, yang ni adalah structure saya tak tunjuk lah. Factorial component semua ni. Okay. Sekarang ni, perkara yang paling senang sekali ataupun membantu, saya pun guna table ni juga. Iaitu bila saya nak tentukan nak guna apa, kalau saya buat pagi tadi, sebenarnya saya ada buat silap tadi tu. Sebab saya buat one way manova tu. Okay, saya dah betulkan. Jadi apa yang kita perlu buat ialah kita guna table ni, daripada research question macam yang saya tunjuk tadi, kita tengok kat sini. First kita kena pasti apa variable yang terlibat. Lepas kita kena pasti apa variable kita yang terlibat daripada research question kita. Kita kena pasti mana satu IV, mana satu DV. Ada tak covariates? So, kalau tak ada, kita tak perlu guna yang ada covariate. Kalau ada, kita perlu guna yang ada covariate. So, macam contoh dalam contoh saya bagi ni, IV dia ada satu, ethnic. Tapi DV dia ada banyak. Bila banyak DV, maknanya dia mesti M, menggunakan multi.
dan dia ada covariant. Oh, maknanya dia mesti ada mati. So, kita pergi kepada step yang ketiga. Kita tengok apa dia punya categorical setiap data. Ethnic, dia guna categories. DV dia guna quantitative ataupun skill. Covariate, dia guna apa? Dia guna quantitative juga. So daripada istilah sini kita boleh tentukan dia punya table. Kita kena pasti dia punya kolom apa. IV. First kita tengok IV. IV dia adalah categorical. IV dia adalah categorical. Ada berapa? Ada satu saja IV. Tapi dalam IV tu ada berapa kategori? Ada 2 kategori. Ada lebih daripada 2 kategori dan dia ada covariant. Okey, lepas tu kolom DV, dia ada banyak DV, dia ada 3. Dan bila kita tengok interaction, ni saya dah betulkan. Kalau pagi tadi saya merah ke atas tu. Sebenarnya kita punya problem kita ni adalah kita nak tengok one way, one cover. So saya rasa dan apa yang sahabat-sahabat perlu buat bila dah dapat result nak guna Mankova, apa yang kita perlu tahu ialah kita kena tengok, okey, tujuan saya ialah saya nak buat analisis Mankova. Mankova dia ada syarat-syarat dia. Apa syarat-syarat dia kita kena tengok. So syarat yang paling simple sekali ialah kita kena tengok in term of missing data, in term of normality data, linearity data. So dia ada banyak-banyak assumption tu. So kita guna dan kita akan dapat. Saya rasa dengan rapat tu at least you dapat satu general idea apa yang you nak dan apa yang you perlu cari. Ada apa-apa soalan tak yang saya boleh bantu? Ya, cadangan buat 2 hari untuk kursus seterusnya. Boleh 2 hari pun boleh, tak ada masalah. Betul kan Ayang? Boleh buat kan? Tapi memang betul pun. Kalau cantik kan, sebab saya buat kursus ni saya buat 3 hari tau. Kursus saya ajar multivariate, saya buat 3 hari. Hari yang pertama, saya cuma fokus kepada data screening saja. Hari pertama saya buat data screening, saya ajar student betul-betul faham macam mana nak detect multivariate, multicollinearity, data, missing data semua tu. Maknanya bila dia nak analyze, data dia dah ready untuk analyze. 1 hari. Hari yang kedua, saya akan fokus kepada tu saja. ANOVA, macam mana nak buat, macam mana nak interpret, macam mana nak tulis report. Itu yang saya buat lah. Tapi bila kita buat kursus 3 hari, hari ketiga dia tak ramai dah. Sebab hari kedua dia dah pening. Jadi saya buat cantik-cantik kursus ni 2 hari. Mungkin juga kita boleh buat, saya tengok part 1 ke part 2 ke. Buat kursus basic melalui Zoom. Boleh, hari tu dah buat dah. Bila kita buat itu Intan? Bulan lepas kan? Bulan tadi. Kita ada bulan lepas itu. Data screening kena buat every time or only one time. Okay, data screening sebab kita dah tahu dah. Kita punya research, kita dah ada research objektif kita. Kita dah ada research question kita. Jadi setiap research question tu kadang-kala dia menggunakan data screening yang sama je. Jadi kita buat sekali sahaja. Apa yang saya tunjuk tu sebab kita guna variable yang berbeza-beza. Itu yang setiap kali tu saya kena buat data screening. So data screening yang dia tak ada lagi. Dia akan check missing data, dia akan check outliers data, dia akan check linearity data, dia akan check normality data, dia akan check collinearity data, dia akan check homodensity data. Okay, Doktor boleh tak share semula tak slide yang ada table statistik set yang terbaru, slide yang Doktor explain last kali tadi. Boleh measure terangkan repeated measure. Repeated measure sekejap Saya ada tak repeated measure? Factorial ANOVA. Saya tak. Sekejap. Repeated measure saya tak sediakan slide dia.
Repeated measure ni dia dia panggil repeat. Sekejap, saya rasa saya ada tapi saya tak sempat habis. Sekejap. Sekejap ataupun sekejap. Repeated ANOVA. Saya takut tak habis. Saya ada slide repeated measure tapi saya takut tak habis. Gila. Sekejap boleh tak terangkan sikit repeated? Sekejap saya tunjuk sikit habis ni. Ini kalau tak habis mana saya tak sempat habis lah ni saya punya apa tu? Ini adalah dia punya repeated measure ANOVA. Kita tunjuk sikit. Ya. Boleh nampak Okey, ini adalah repeated measure. Ada kawan awak nak tengok repeated measure? Apa yang kita buat repeated measure? Contoh dia ialah kita buat treatment pertama. Kita guna chocolate cake. Orang yang sama guna treatment yang kedua, guna caramel cake. Orang yang sama dia guna lemon cake. Yang ni kita guna ANOVA sebab dia pre-post dia dah lebih daripada dua. Kalau kita ada level 1, level 2, kita guna t-test saja. Tapi bila ada 3 test, kita kena guna ANOVA. So, yang ni understanding repeated measure ANOVA. So, antara contoh lain ialah saya nak cuba investigate 6 bulan punya training dengan 3 fasa yang berbeza. So, kita measure blood pressure fasa yang satu. Training lagi. Fasa yang kedua kita tengok blood pressure. Training, fasa yang ketiga kita tengok blood pressure. Kalau situasi macam ni, ini kita namakan sebagai repeated measure ANOVA. Tapi kalau you ada fasa 1, you ada fasa 2 saja, you tak perlu guna ANOVA. You perlu guna dipanggil pre and post ataupun kita namakan sebagai pair sample t-test. So, ini sorry, memang saya tak sempat habis. Saya cuma buat sekat situ je. Saya pun tak ada data sebab saya kena cari data dulu. So saya ada kat situ, cakap tu je. Dia punya repeated ANOVA kalau kita tengok dalam SPSS dia ada kat situ. Dalam analysis, selalunya kita akan guna you klik dekat general linear model, dia ada repeated measure. Dia ada repeated measure. Jadi saya tak ada data, saya tak boleh nak tunjuk ni. Tak apalah. Siapa yang minta nak tunjuk repeated ni? Ni Rafidahan. Tak apa ni, kita boleh tengok one to one, tak apa ni. You boleh contact saya. Okey, doktor saya contact direct. Contact saya contact direct saya. Boleh, no problem. Okey, ada lagi tak yang lain-lain? Sebab saya nak tunjuk hari ni pun saya tak ada data ni. Saya daripada saya duk klik-klik kawan awak duk tengok je, buang masa je. Okey, terima kasih Meja. Okey. Ada apa lagi tak soalan yang boleh saya bantu? Saya harap contoh apa tu? Contohnya efek IV iaitu learning system toward 3DV, math test, language test and IC test. Adakah MANOVA boleh tunjukkan manakah 3DV yang tertinggi hasil pengajaran sistem ini? Dia sebenarnya dia boleh tengok kalau bagi sebab saya pun tak tengok detail lagi ni sebab kalau berdasarkan pada